Dah? Okey, siapa pernah naik bas? Naik bas jarak jauh lah. Jarak jauh macam perjalanan 4-5 jam ke apa ke, 3 jam ke. Ada? Ada pernah? Ataupun naik train. Lagi pengangkutan awam lah. Kapal terbang. Ada tak? Siapa yang pernah? Siapa pernah? Kalau pernah angkat tangan. Telegram tu. Angkat tangan. Siapa pernah naik train ke? Flight ke? Kapal terbang? Ataupun naik bas jarak jauh? Perjalanan dalam 3, 4, 5 jam macam tu. Ada tak? Sila angkat tangan. Ada. Ada lagi. Maisarah ada. Nadia pun ada. Okey, kalau ada naik apa? Cuba nyatakan naik apa. Pernah naik apa? Bas. Okey. Pergi mana Nadia? Maisarah pernah naik apa? Johor. Okey. Maisarah naik apa? Bas juga. Okey. Kalau naik bas, ada tak dia nyatakan waktunya? Waktu pukul berapa nak pergi tu? Ataupun sampai pukul berapa? Ataupun perjalanannya berapa jam? Ada tak? Ada tak? Biasanya bas tak ada kan? Kalau dulu-dulu saya naik bas lah. Sekarang ni tak pernah lah naik bas. Dah lama dah tak naik bas. Rasanya dah 20 tahun kot tak naik bas. Angkutan awam lah. Biasanya tiket kapal terbang ada. Tiket kapal terbang ada. Ditulis kat situ berapa jam perjalanan. Dia ada tulis. Contoh ke mana? Malaysia ke mana? Mekah lah senang. Ke Mekah. Kan? 9 jam. 9 jam. Dia tulis itu daripada pukul berapa sampai pukul berapa sampai. Macam tu. Jadi daripada situ macam mana dia tahu anggaran masa perjalanannya. Jadi cara kita nak menyatakan perjalanan tu, kita gunakan graf jarak masa. Tu contoh kegunaannya. Tengok seterusnya. Apa dia laju? Cuba baca sikit. Apa dia laju? Laju. Apa dia? Apa dia laju? Ya. Satu keadaan yang melibatkan jarak dan masa. Itu dia laju. Laju ni adalah kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dengan masa ni boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa. Jadi, apa tujuan kita lukis graf jarak masa? Adalah untuk menentukan laju. Itu tujuan dia. Jarak masa ni untuk menentukan laju. Graf jarak masa ni membolehkan gerakan satu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Itu tujuan dia. Pada satu graf jarak masa ni, paksi mencancang. Mencancang tu yang tegak ya. Mencancang ni adalah paksi yang tegak. Tegak.
Okey. Paksi yang tegak. Mewakili jarak yang dilalui. Okey, yang ini. Ni kan, dia macam paksi Y kan. Okey, paksi mengufuk yang melintang. Okey, melintang ni mewakili tempoh masa yang diambil yang ni ah. Macam paksi X kan. Okey, itu adalah masa yang diambil. Okey, lagi. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa iaitu laju. Yang ni laju lah ni. Graf ni adalah laju ataupun kadar perubahan jarak terhadap masa. Ya. Kadar perubahan jarak terhadap masa. Okey. Bagaimanakah anda melukis graf jarak masa? Macam mana nak lukis? Okay, ada dua cara tu kan. Dua step dia. Ataupun dua cara lah. Dua cara untuk melukis graf jarak masa. Okay, yang pertama A. Kita boleh lukis berdasarkan jadual masa. Jadual jarak masa. Kalau ada jadualnya, jadual ni macam jadual nilai tu lah XY tu kan. Yang ini jadual jarak masa. Kalau ada jadual jarak masanya boleh lukis lah. Ya? Maksudnya ada nilai jarak, ada nilai masa. Okey, ataupun yang kedua, B. Persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Ada persamaan. Dia bagi persamaan, lepas tu kita kena buat jadual. Barulah boleh lukis. Okey. Sekarang kita tengok yang pertama. Macam mana nak lukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa. Okey. Yang pertama berdasarkan jadual jarak masa. Okay, cuba tengok contoh satu. Contoh satu. Contoh satu Ya. Baca tu. Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal. Okay. Lagi. Lepas tu. Dan bahasa mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang. Kenal ya Azizul Hasni Awang? Pelumba basikal negara. Kenal Azizul Hasni Awang ni jaguh lumba basikal trek negara. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Kerian. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. 2 jam setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okay, yang ni dibagi jadual lah. Kan? Kaedah pertama tadi. Dah diberi jadual. Tinggal lukis sahaja. Okay, tinggal lukis sahaja. Ya. Cuba tengok jadualnya tu. Dia beri masa yang pertama. Lepas tu masanya kosong, 30. 30 tu minit lah. Kan masa kurungan minit ni. Kan? Masa dalam minit. Kosong minit, 30 minit. Lepas tu 60 minit, 90 minit, 120 minit. 120 minit, 60 minit ni sama dengan 1 jam. Lepas tu 120 minit sama dengan 2 jam. Kenapa sampai 120? Sebab tengok dekat contoh satu soalan ni. Dia kata dia menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Ni 2 jam. Jadi 120 minit lah. Sampai situ lah. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okey. Soalannya apa? Lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. Okey. Yang bawah ni jarak tadi Masa lepas tu jarak. Jarak ni dalam kilometer. 0 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer, 40 kilometer. Okey, sekarang kita nak lukis.
Cara lukis ni sama macam kamu lukis graf paksi XY tu, sama je. Cuma bezanya kita dah tukar. Paksi X masa, paksi Y jarak. Ya. Okey, mula-mula tandakan, plotkan titik. Okey, plotkan titik. Mula-mula apa? Kosong, kosong. Masanya kosong yang ni. Masanya kosong, jaraknya kosong. Sinilah. Ya. Lagi. Saya letakkan koordinat dia. Kosong, kosong. Lepas tu, ni yang pertama. Yang kedua, 30, 10. Oh, lupa pula. Sebelum tu lukis dulu, tulis dulu skalanya. Sorry Sorry lagi sekali. Lukis skala dulu macam mana? Plot tak ada skala kan? Okay, skala ni kalau dia tak beri, terpulanglah kamu nak buat apa. Apa dia? Contoh 5, 10, 15, 20. Macam tu kan? Ataupun 10, 20, 30, 40. Mana yang mudah lah. Okay, yang ini kita buat 10, 20 lah. Senang 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90. Tak cukup. Dia nak 120. Jadi kita buat, okay, 2 kotak 30. Boleh? 2 kotak 30. Masa dulu 30, 60 lagi. 90. Dia kena betul-betul dekat dia punya ni senggat tu. Garis. Kotak tu. Lagi. 120. Okey lagi. Jaraknya. Jaraknya pula. Okey, jaraknya 10, 20. Ni cukup kan 10, 20 boleh. 10, 20, 40, 60. Lebih tak apa, kurang jangan Ni saya buat lebih. Ada 60. Kalau lebih pun dia tak perlu pun. Padam je lah. Okey, dah. Sekarang baru plot. Okey, yang pertama yang ni. Kosong, kosong. Dekat sini, kosong, kosong. Yang pertama. Kosong, kosong. Okey, yang kedua. Ni. 30, 10. X pula. Masa 30, jarak 10. Sinilah. 30, 10. Koordinat tak payah tulis kalau kamu nak lukis. Saya saja nak tunjuk je. Okey, yang ketiga. 60, 20. Masanya 60. Jaraknya 20. Sini 60, 20. Okey, lagi. Lagi. Yang keempat 90, 30. 90 masa jaraknya 30. Oh, saya tertinggal ke tadi? Lepas 20 tu 40. Sorry. 30 kat sini. Ya Allah. Ni 40. Okey. Dah. Plot titik tadi. Berapa? 90, 30. Sini. 90, 30. Dan yang terakhir 120, 40. 120, 40 kat sini. Dah. Lepas tu ambil pembaris, gariskan. Mesti garis guna pembaris Okey, dah siap.
Yang terlebih tu boleh padam lah. Itulah dia graf jarak masa. Pastikan label ya ni. Paksi Y-nya menegak ni adalah jarak dalam kilometer kurungan. Okey, paksi X-nya adalah masa dalam kurungan minit. Macam tu. Boleh ya? Okey. Ni contoh yang pertama. Cuba kita tengok contoh kedua. Okey, yang ini melukis graf jarak masa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Yang ni dia bagi persamaan. Dia tak bagi jadual. Jadi kalau dia bagi persamaan, kena buat jadual dulu. Okey, cuba tengok. Contoh 2, Encik Silva memandu keretanya selama 3 jam. 3 jam masanya. Jadi nanti kita buat sampai 3 je lah. Sejauh 240 km, jaraknya 240, dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Silva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80 T. Tu persamaannya. Dia bagi tahu S apa S? Jarak. Jarak S. S tu jarak lagi. T tu masa. Ni. T dalam jam masa. S tu kilometer jarak. Persamaannya apa? S sama dengan 80 T. Persamaannya. Okey, kita ambil masa dia kata 3 jam kan. Kita buat daripada 0, 1, 2, 3 sampai 3 jam lah. Dah. Lepas tu gantilah dalam persamaan tu. Kalau masa tu T kan. Kalau T-nya 0. S sama dengan 80 darab 0. Jadi jawapannya 0. Letak 0 kat sini. Okay. Macam mana kalau 1 pula? S sama dengan 80 T. Jadi gantikan T-nya 1. Jadi dapat berapa S-nya? 80. Dapatlah situ 80. Okey, lagi. Seterusnya ganti 2 pula. S sama dengan 80 T. Okey, 80 T-nya ganti 2. Dapat? 60. Okey, betul evaluasi. Yang keempat. S sama dengan 80 T. Gantikan T-nya dengan 3. Berapa jawapan? 240. Ya, betul. 240. Okay. Jadi tulislah kat situ 240. Okay, dah siap jadual barulah lukis. Boleh lukis. Okay, lukiskan. Yang pertama. Ni yang pertama. 0, 0 sini. Sebelum tu jangan lupa labelkan paksi X masa dalam jam. Paksi Y jarak dalam kilometer. Lepas tu skala. Lupa lagi skala. Skala Terpulang skala ni apa-apa je. Paling mudah kita ikut je lah masa yang dia ambil tu. 0. Buat 2 kotak cukup kan. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Lagi. 80, 160 dan 240. Terus dia buat macam tu. 80, 160, 240. Okey. Sekarang plotkan titik. 0, 0 sini 0, 0. Okey, lagi. Yang kedua. 180. Sinilah.
Yang ketiga, 2, 160. Ni. Yang ketiga. 2, 160 sini. Yang keempat, 3, 240. Sini. Okey, ambil pembaris, gariskan. Dah siap. Itulah dia graf jarak masa. Okey? Setakat ni faham? Okey, kalau baguslah berhasil. Yang lain faham yang lain? Boleh typekan jawapan pada Telegram. Faham ke tak? Tulis huruf Q. Huruf Q. Ya, Level Rasi faham. Nadia faham. Uzairi, Maisara faham. Rati? Rati faham. Okey, bagus. Kita tengok contoh 3 pula. Ni kaedah apa pula? Contoh 3. Jaswinder Singh mengambil bahagian dalam acara mentah desa sejauh 8 km. Ni nampak. Jarak dia 8 km. Yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Diberi hubungan terjarak dengan masa larian dari garis penamat ialah ni dia. S sama dengan 8 tolak 1/5 T. Dengan keadaan S ialah jarak dalam kilometer. S tu jarak. Lagi T tu masa dalam minit. Lukis graf jarak masa mewakili larian Jaswinder Singh untuk tempoh 0 hingga 40. Masanya dia dah bagi ni 0 hingga 40. Okey. Okey. Mula-mula lukis paksi X, paksi Y. Paksi masa dengan paksi jarak. Masa yang melintang macam ni. Jarak yang menegak. Okey, dia bagi tempoh masa dia 0 hingga 40. Buat jadual nilai dulu ya. 0 hingga 40. 0 hingga 40. Lepas tu. Okey, dalam contoh 3 ni, dia nak kita lukis garis lurus tu menggunakan 2 titik je. Tak payah banyak-banyak. Sebelum ni ada 4 kan titik. Yang ini 2 je. Boleh ke? Boleh Garis lurus ni nak lukis hanya perlu ada 2 titik saja. Paling minimum. Paling minimum 2 titik dah boleh lukis. Kita tengok macam mana. Okey, yang pertama. Tulis dulu persamaannya. S sama dengan 8 tolak 1/5 T. Okey, sekarang kita mulakan kosong lah. T-nya kosong. S sama dengan 8 tolak 1/5 kurungan kosong. Okay, yang ni dah Arab dah jadi kosong lah kan. Jadi S sama dengan 8. Tu saja. Letak sini 8. Okey, yang kedua. Yang kedua ni. Maksima berapa graf ni? 40 kan. Kita buat masanya 40. Jadi S sama dengan 8 tolak 1/5 T. S sama dengan 8 tolak 1/5 T-nya adalah 40. Okey, selesai kan? 8 tolak 1/5 dan 40 berapa? Berapa dapat? Kosong kan? Kosong. Betul dia pasti. Kosong. Dia letak sini kosong. Okey, sekarang boleh tandakan skalanya dulu. Ya, tandakan skala dulu. Kita buat 10, 20 cukup tak? Sampai 40 kan? Masa tu. 10, 20, 30, 40. Okey, jaraknya pun sama. Jarak ni dia sampai 8 km. Kalau 2, 4, 6 cukup tak? 2, 4, 6, 8. Cukup. 2, 4, 6, 8. Okey. Sekarang plotkan titik. Yang pertama. Kosong. Masanya kosong, jaraknya 8.
08. Sinilah kan. Okey dah. Yang apa koordinatnya? 08. Sekarang yang kedua, 40 kosong. X, masa 40, Y, jarak kosong. Duduk sinilah. Di atas paksi masa. Mudah, ada 2 je kan. Lepas tu ambil baris, sambungkan garisan. Dapatlah graf jarak masa. Okey, itu ada 3 ya. 3 yang kita dah bincang. Contoh melukis graf jarak masa. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Sebelum saya akhiri, ada soalan tak? Latihan kita hari ni, kamu tengok praktiskan diri muka surat 186. Soalan 3 dan 4. Okay, saya bagi clue sikit macam nak jawab soalan 3 tu. Soalan 3. Gerakan satu zarah bagi tempoh tertentu digambarkan oleh persamaan S sama dengan 8T tambah 5. Ini persamaan dia. Dengan keadaan S ialah jarak dalam cm dan T ialah masa dalam saat. Okey, lepas tu. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili gerakan zarah tersebut untuk tempoh 5 saat. Okey, dia nak 5 saat.